أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tuan pengerusi, imam-imam, bilal-bilal, para EJK, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat dan rahmatullah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba kepada Tuhan yang diharapkan segala sesuatu daripadanya. Salawat dan salam ke atas baginda junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengajar kita sehingga kita mendapat hidayat. Dan insya-Allah kita berharap kehidupan kita akan bertambah baik dengan hidayat ini dan menuju syurga Allah di akhirat nanti. Salawat dan salam juga kita pohonkan untuk para ahli keluarga baginda, para isteri baginda, anak-anak, cucu-cucu baginda, serta sahabat-sahabat sekalian, serta para mukminin, mukminat, pejuang-pejuang sehingga hari kiamat. Dalam kesempatan ini, kali ini saya tidak baca kitab yang biasa kita bacalah. Kerana ini macam tambahan ke gitulah kot, gantian. Saya bawa topik yang biasa saja, yang santai-santai sahaja untuk menjadi pengajaran kepada kita, iaitulah perbuatan yang akan menghapuskan pahala kita. Amalan-amalan, perkara-perkara yang boleh menghapuskan pahala amalan kita yang baik-baik tu. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah sekalian, alhamdulillah kita ada sedikit sebanyak beramal, adalah sikit sebanyak kita beribadat, adalah sikit sebanyak kita membuat kebajikan. Apa yang kita harapkan ialah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap kita ni mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jauh daripada neraka Allah, nak dekat dengan syurga, itu tahap kita lah, tahap awam. Tahap al-muqarrabin itu cerita lain lah. Kita ni, itu dah sah iman kita kalau kita nak ke negeri akhirat, untung di akhirat, jauh daripada api neraka. Tapi kalau orang sufi yang al-muqarrabun, mungkin dia lain lagi lah, dia redha Allah. Allah nak tahu dalam neraka pun tak apalah, aku redha. Tapi kita tahap ini tak apalah, kita berpada-pada dengan apa kita, ia adalah kita mengharapkan Allah. Janganlah kita segala amalan yang kita buat ini tengok-tengok besok tak ada pahala, kosong. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dipersembahkan kepada kami, kata Allah, daripada amal-amal yang mereka lakukan. Faj'alnahu, dan kami jadikannya haba'an manthura, iaitulah debu-debu yang terbang, tak ada guna langsung. Kita harap kita tidak masuk dalam golongan itu. Sudah bersusah payah kita melakukan amal, dan kadang-kadang penat, tenat, habis dengan harta benda, habis dengan masa, kadang-kadang letih pun, kadang-kadang letih pun, tapi buat juga. Kerana apa? Kerana mengharapkan pahala. Ini saya balik Kelantan, musim raya zaman-zaman dululah. Sekali raya tak ada dah, tak ada apa, orang nak balik raya. Atas jalan ni 20 hingga 24 jam baru sampai. Sampai masuk rumah, tak semayang zuhur, tak semayang maghrib dengan isyak lagi. Allah, letihnya tak boleh nak digambarkan. Kalau boleh nak terus hilang.
Tapi oleh kerana kita nak ke pahala, oleh kerana kita ni mengharapkan ganjaran Allah, kita ni tak nak neraka, nak masuk syurga, penat macam mana kita buatlah. Tapi janganlah besok nanti kita dengan perbuatan itu semuanya menjadi habaan mansura. Iaitulah hilang begitu saja. Ada pahala-pahala ni hilang begitu saja. Setelah dapat pahala, hilang. Ada pahala-pahala kita buat ni bagi dekat orang, ada juga. Paling malang sekali, kita bagi dekat orang yang kita benci pula tu. Betul tak? Kalau kita bagi kat mak bapak kita yang kita kasih, bagi ke anak-anak kita yang kita kasih, bagi ke saudara mara yang kita kasih, bagi orang kita kenal yang kita kasih, tahanlah juga walaupun kita tak pada kita bagi ke orang kita kasih. Ini kita bagi, kita terpaksa bagi kepada orang kita benci pun dalam dunia dulu. Alangkah malang dan celakanya kita. Dalam topik inilah perbincangan kita. Sebagaimana perkara-perkara juga dalam dunia ini, selepas pada beramal, kita kena jaga amal itu supaya tidak hilang pahala. Tanam pokok, kalau tanam waktu 2 minggu sekali pergi tengok, tak dapat hasil apa. Ternak pula, beli kambing sekor, biar kat situ pusinglah dia, rumput tak bagi, mati dia. Bela burung macam tu ni, taruh tu tak bagi makan pun. Apa-apa pun, kalau nak hasil, kena bela, kena jaga daripada start sampailah sudah. Begitu juga amal. Ikhlas ni ada 3 tempat. Nak buat amal, sebelum buat amal kena ikhlas. Tengah beramal kena ikhlas. Lepas itu pun kena ikhlas lagi. Cacat salah satu pada tempat ini, maka dia akan mengganggu. Sebagaimana ternakan kita diganggu, tanaman kita diganggu dan sebagainya. Tidak dapat hasil. Nah, besok perkelahian kita di antara manusia ini akan terbongkar semuanya. Yauma tublas sarair. Di hari itu akan tublas sarair, akan tersingkaplah segala rahsia di kalangan manusia ini, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, dulu maupun akhir-akhir, semuanya akan tersingkap seperti yang disebut dalam At-Tariq ayat 9. Nah, terdapat beberapa amalan atau perbuatan yang dapat memusnahkan pahala amal seorang Muslim. Pertama, saya rangkum sajalah, murtad atau syirik dan amalan khurafat. Pertama, melakukan murtad. Bila murtad keluar dari Islam, sama ada dengan perkataan atau sama ada dengan perbuatan, perkataan ataupun niat, maka semua itu akan membatalkan, akan mengosongkan pahala yang dia buat. Kalau ada pahala yang dulu-dulu tu hilang. Kalau dia masuk Islam balik pun tidak akan tertebus dosa-dosa tersebut, pahala-pahala tersebut hilang, habis, start kosong balik. Oleh sebab itu kita jangan bermudah-mudah nak mensyirik, nak jatuh dalam syirik, nak biarkan kita syirik, dan kita kena belajar betul-betul apa kira syirik, apa kira murtad. Dan begitu juga khurafat, mengamalkan benda-benda khurafat. Apa makna khurafat? Tidak ada dalam Quran dan hadis, dan tidak boleh dibukti dengan sains dan pengalaman manusia. Khurafat, percaya benda karut-marut, itu khurafat. Ini
Sebagaimana firman Allah, jika kamu mempersekutukan Allah, nescaya akan terhapuslah amalan dan tentunya kamu termasuk orang-orang yang rugi. Az-Zumar ayat 65. Maknanya kalau kita syirik, kalau kita kufur dan mengamalkan khurafat macam syirik juga, akan menghilangkan segala pahala yang kita. Yang kedua, mengamalkan larangan-larangan tertentu dalam hukum Allah. Ada larangan-larangan special yang disebut oleh baginda Rasulullah. Kalau kita beramal buat dengan benda tu, maka kita akan tidak diterima ataupun akan terhapus segala amalan. Pertama, saya sebut sini dua je lah. Ada lagi amalan-amalan tapi saya sebut dua dulu. Pertama ialah jumpa orang yang tenung nasib. Tenung nasib. Tenung nasib ni pun maknanya 40 hari solat tidak diterima. 40 hari. Lalu kok pasal coket, adalah orang panggil, nak tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Nak jadi apa awak ni? Kita pun bagilah tengok tangan. Tak percaya mula-mula. Lepas tu dia kata ni, awak ni nak mati berdarah ni. Dia kata, Allah, Masya Allah, nak mati berdarah. Kita pun tak betul kan? Lepas tu tahu pula kena sungguh aksiden. Allah memang dah percaya dah. Jadi sebenarnya kadzabal munajjimu walau sadaqu. Rasul kata kadzabal munajjimu walau sadaqu. Berbohong dan dustalah orang yang tukang nujum ini walaupun sekalipun benar. 40 hari tak terima. Larangan di antara larangan lain ialah membela anjing tanpa tujuan syar'i. Bela anjing tanpa tujuan syar'i. Mungkin tujuan syar'i ni ada beberapa lah. Jaga kebun, jaga taman, jaga harta, jaga rumah, tak boleh. Tak dengan syarat syar'i. Tapi dengan menjaga pantang larang, dan terutama dalam Imam Asy-Syafi'i ketat sekali berbanding dengan Imam Hanafi dan sebagainya. Tapi kalau memang sah Hanafi, kalau nak buat pet saja, nak buat pet saja, maka ia tidak termasuk dalam yang dihalal oleh syarak. Sekarang ni senang je, kalau nak pet, nak senang jaga, beli robot dia. Robot pun buat begitu pun dia boleh berkokok dia. Robot dia senang. Tak payah basuh berak dia, tak payah kelahi dengan jiran apa semua. Sekarang ni payah bela kucing, kelahi habis semua jiran. Itu di antaranya. Bela anjing. Bila bela anjing tanpa tujuan syar'i seperti yang disebutkan tadi, maka setiap hari ditolak pahala 2 qira satu hari. Satu hari pahala kita ditolak 2 qira. 1 qira sebesar Bukit Uhud. Sebesar Bukit Uhud tu baru 1 qira. Besar Bukit Uhud. Besar Bukit Uhud. 7 km panjang, 3 km lebar, tinggi dia 400 meter. Jadi besar. Tu baru 1. 2 macam tu 1 hari. Kita buat pahala ni boleh tak banyak tu 1 hari? Tak tentu. Tak cukup pun. Agaknya 1 kepuk. 1 kepuk apa rumah padi je kot. Tu pun dah besar tu agaknya. Nak tolak lagi, tentu hutang punya, mesti berhutang punya. Yang besok nak bayar ini je. Itu bahagian bela anjing baru. Oleh sebab itu, janganlah kita bermudah-mudahan dengan melakukan amal-amal yang tersebut. Dan yang ketiga, minum arak.
minum arak ni pun 40 kharifan, 40 hari tidak diterima amalan dia. Kita ingat apa kan? Sekarang ni banyaklah jenis arak macam-macam. Macam-macam. Kalau masuk pasar raya tu kan, masuk yalah, banyak tempat lah sekarang ni semuanya. Ada baru ni siapa, taman mana dia kata nak buat protes di apa kita punya Eco Walk tu, banyak sangat tempat minum arak. Tak tahulah jadi ke tidak. Kalau ada, boleh kita join sikit. Yang pertama tadi kufur murtad. Yang kedua tadi larangan tertentu. Yang ketiga riak. Ini pun seperti kita tahu, riak ni beramal kerana ingin dilihat oleh orang lain. Sebelum, selepas, sebelum, sedang buat dan lepas buat, semua kena jaga ni. Jangan riak. Riak lepas tu pun akan tak apa, kita dah buat dah. Tak. Masih lagi bergantung pada niat kita. Kalau kita heboh-heboh ke orang dan tak tahu pasal, orang tak tanya pun, bangun, kita bangun malam, pergi tempat orang ramai, kawan-kawan gesek mata. Pasal sakit mata ke? Tak, malam tadi saya mengantuk, bangun tahajud. Habis, dah. Nak suruh orang tanya, dia gesek mata depan orang. Itu pun amalan-amalan yang syibih kepada nak masuk. Jadi maka celakalah bagi orang-orang yang salat, iaitu orang yang lalai terhadap salatnya, dan orang-orang yang berbuat riak untuk dilihat manusia. Contohnya di sini dalam ayat Al-Ma'un ini, ayat 4 hingga 6 ini menceritakan tentang salat. Begitulah amal-amal lain. Riak pun dah banyak kita ceritalah ya. Yang ketiga, yang keempat, mengungkit pemberian atau kebaikan. Al-manni wal azan. Ni mengungkit. Ini. Mengungkit ni boleh menghilangkan pahala kita. Pahala kita lakukan. Kerana akulah tu kau ni. Akulah dulu ni bagi ni. Lalu depan rumah orang tu, yang betik aku tahu, aku tanam, yang aku bagi kat kau benih dulu dah hidup, boleh makan dah. Akan aku bagilah tu, kau dapat pokok betik. Ya. Simple, senang. Kan? Kawan ni macam tak senang je. Kan? Jadi benda-benda yang simple. Kadang-kadang kita tak tersedar kita mungkin. Akulah dulu yang tanggung kau belajar ni, yang boleh jadi pensyarah, jadi profesor, jadi akulah dulu ni. Ada satu peristiwa, dia hantar anak saudara dia pergi Mesir. Anak saudara dia pergi Mesir. Pergi Mesir belajar, alhamdulillah, dapat ilmu, balik. Bila balik, dia pergi masuk parti lain. Ini cerita, bukan masalah nak cerita parti. Maknanya masuk grup lain. Masuk parti lain pada dia. Ni tak guna punya anak saudara. Aku yang hantar dia dah jadi ustaz apa semua. Jadi mungkin ni berlaku ni. Jadi bukan syukur alhamdulillah. Tapi bila dah berlainkan ni, dia jadi masalah lah. Itu cerita lain lah. Mengungkit pemberian. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkannya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia. Ni mengungkit-ungkit. Ini boleh membatalkan. Masuk masjid, masuk surah, ni ekon ni aku kasih ni. Ekon ni aku kasih, kalau tidak engkau orang ni
berpanas kat sini. Pergi, mimbar cantik tak? Cantik tak? Ini aku bagi ni. Jadi mengukit banyak kadang-kadang, terutama orang Melayu ni dia suka sikit, bab ni dia suka sikit lah, Nabi SAW telah bersabda, 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dan tidak dilihatnya, tidak disucikannya, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Salah satunya orang yang suka mengungkit pemberiannya. 3 kelompok tadi, Allah tak tengok dia, tak bicara kat dia, tak sucikan dia. Suci maknanya mengampunkan segala dosa dan kesalahan dia. Dan mereka mendapat azab yang pedih. Salah satunya ialah orang yang suka mengungkit. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, ghibah, mengumpat. Ini pun banyaklah juga ni. Ghibah, mengumpat ni makna apa? Maknanya kita sebut benda yang dia tak suka, benda yang kalau kita dengar pun kita tak suka sebut macam itu, sama ada pada dirinya, pada ahli keluarganya, pada harta bendanya, pada pekerjaannya, dan apa-apa yang disebabkan kepadanya. Ini luas. Bukan kita cerita pasal diri dia saja, benda-benda milik dia pun. Ini ni perangai macam ni anak si itu mudah, itu dah riba. Satu kali Rasulullah menyebutkan pasal riba. Peristiwa berlaku di antara Sayyidina Aisyah dengan isteri baginda Rasulullah SAW. Sofia ni dia cantik, tapi dia rendah sikit berbanding dengan Aisyah yang tinggi lampai. Lalu bila Rasulullah nak pergi, dan di antara yang tersayang bagi Rasulullah sayang lah, bila Rasulullah nak keluar, Aisyah menyindir Rasulullah. Ni nak pergi rumah yang pendek tu lah. Ya genik tu lah. Pergi genik Yang kapan tu lah. Kapan orang Kuantan lagi kapan tu, ayam kapan tu. Yang kapan tu lah. Aisyah, itu kamu sudah ngumpat. Ya Rasulullah, kalau aku kata ni benda betul macam mana? Rasulullah kata, kalau benda betul itulah ngumpat. Kalau tak betul itu bohong. Kita ni biasa, memang betul pun. Aku cakap ni betul. Betul, itulah ngumpat. Kalau tak betul, itu langsung. Itu bohong. Itu fitnah. Benda betul pun, kalau itu satu perkataan yang sebenarnya tidak layak disebut, tak disukai, maka itu pun itu dia. Lalu Rasul menyebutkan, kalimah engkau itu tadi, kalau dicelupkan dalam lautan, nascaya keruhlah lautan itu. Masya Allah. Dan inilah dosa mengumpat ni, habis pahala boleh ke dia. Itu yang saya kata ni. Kalau kita bagi pahala kat mak bapak kita, tak apa. Biasa kita umpat ni orang kita tak suka lah. Orang kita tak suka lah, orang yang kita benci lah. Tak semena-mena kita pergi kata kat dia, besok itulah bayarlah kita. Dahlah pahala kita pun tak berapa banyak, bagi dekat dia pula. Dia pula kita kebetulan kita tak suka pun dia dapat yang kita punya.
Mengumpat itu lebih buruk dari zina. Sesungguhnya seorang laki-laki boleh zina kemudian bertaubat lalu Allah Ta'ala menerima taubatnya. Sedangkan orang yang mengumpat tidak akan diampuni sampai dia dimaafkan oleh orang-orang yang diumpat itu. At-Tabarani. At-Tabarani. Yang keenam, hasad dengki, iaitu iri hati. Hasad adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat yang diperolehi oleh orang lain dan menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Jadi itu hasad. Tak boleh kat aku pun tak apa, jangan dapat kat dia, sudahlah. Itu pun satu yang boleh menghakis pahala kita. Hasad. Hadis bagi Rasulullah SAW. Jauhilah olehmu sifat hasad, kerana sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu api. Riwayat Abu Daud. Hasad ini boleh makan hasanat kita sebagaimana api makan kayu api. Sebagaimana dapur gas makan gas. Sebagaimana dapur minyak zaman dulu, masuk dekat pondok tu pakai minyak, maka habis minyak. Begitulah hasad. Hasad bukan sahaja merosakkan hati, tapi juga memakan pahala kebaikan yang kita lakukan, bagaimana api membakar kayu kering. Begitulah ibaratnya. Bila kita hasad, sebenarnya yang lebih kecewa, yang lebih termakan, yang maksudnya yang lebih merana kita. Bila kita hasad ke orang, orang tu tak ada apa. Yang merana ni kita dulu, yang penuh dengan jadi penyakit ni dalam diri kita dulu. Kerana kita duduk dendam, kita duduk hasad. Kita yang tension, kita yang stres, kita yang makan diri. Orang tu tak ada apa pun. Kita yang tak apa-apa, tak ada apa-apa ni pun. Yang keenam, berbuat zalim kepada orang lain. Kezaliman pada orang lain sama ada dalam bentuk fizikal, kata-kata atau harta benda ataupun hak harta, akan menghilangkan pahala kebaikan seorang itu pada hari kiamat dan diperoleh oleh orang-orang tersebut. Satu kali Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa kaum muslimin? Rasulullah satu kali tanya, kau tahu tak apa dia orang muflis, orang bankrupt? Hadis ini famous lah, semua dengar bukan? Kau tahu tak? Lalu Rasulullah kata, lalu sahabat kata, orang muflis ini, orang bankrupt ni, orang yang tidak ada harta, tidak ada wang ringgit, orang yang hilang segala-galanya. Orang muflis itu orang yang tidak memiliki harta dan perhiasan, tak guna, tak ada apa-apa, itu orang muflis. Akta bankrupt pun sekarang ni dah naik berapa? Dulu hutang 40,000 tak boleh bayar, sekarang ni dah jadi berapa? 100,000 ke 200,000 baru di bankrupt kan, sekarang ni dah naik. Jadi kalau dulu tak bayar kad, tak bayar kredit kad 40,000 je ke, dah kena bankrupt dah. Sekarang ni dah tinggi sikit, saya pun tak ingat, pernah baca tu tapi tak ingat dah. Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya orang yang muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, puasa, zakat, tapi ia pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang itu dan orang ini. Maka semuanya pahalanya diberikan kepada orang-orang yang zalimi itu. Jika pahalanya habis sebelum selesai menebus kesalahannya, dosa orang-orang zalimi itu akan dilemparkan kepadanya, kemudian dia dicampakkan ke neraka. Masya Allah. Kalau kita buat zalim ke orang, kena bayarlah juga akhirnya. Tak bayar di dunia, di akhirat. Muflis lah kita, berarti disebut.
Dahlah tak banyak pahala-pahala kita, dahlah kurang amal-amal kita. Ada sikit sebanyak pun orang klaim lagi. Orang minta lagi hak dia. Dan besok perkelahian di antara manusia dia begitu sengit. Inda rabbikum takhtasimun. Di hadapan Tuhan kau berbantah-bantah. Saya terbaca fatwa, bukan fatwa lah, satu makalah tentang 15 syarat mahkamah Allah. Hari ini tak sempat, kalau ada kesempatan lain. Ada 15 prosedur mahkamah Allah di akhirat besok. Perkelahian yang begitu sengit. Pahala. Perkelahiannya pasal apa? Pasal nak pahala. Di dunia ni kita tak cerita pasal hala. Pasal harta benda, pasal duit, pasal maruah. Akhir sekali duit. Saman madu pun juta-juta punya. 5 juta, 60 juta. Saman madu tulisnya sikit je. Saman jangan main 5 juta, 3 juta. Perkelahian yang begitu sengit. Tak ada lawyer boleh selamat, sendiri saja. Bahkan kaki tangan kita akan menjadi saksi. Ini di antara hukuman ataupun peraturan-peraturan di akhirat mahkamah Allah. Pertanyaan yang begitu sengit sehingga tiada siapa yang nak beri laluan. Nak deal outside the court ni tak ada. Selesai di luar mahkamah ni, semua Allah Ta'ala panggil. Sehingga kambing yang bertanduk pun akan ditanya, mengapa kamu tanduk kambing yang tak ada tanduk? Mengapa? Dipersoalkan. Begitulah sengitnya perbahasan. Ada soalan, kita ni kalau dah masuk mahkamah dunia, di akhirat masuk mahkamah lagi ke? Kita dah masuk mahkamah di dunia ni, kan? Dah berguang, dah pasang lawyer apa semua, siap-siap dah ada kes, dah ada nak masuk penjara, dah ada semua. Di akhirat masuk buka lagi ke? Jawapannya masih dibuka. Masih dibuka. Kerana apa? Keadilan dunia ni tidak sebagaimana keadilan di akhirat. Dengan saksi palsunya, dengan bukti palsunya, dengan pandakona sana sini lah. Lawyer ni dia memang nak ngona je lah. Dah jelas-jelas dah. Orang ni buat, kona-kona teknikal lepas. Macam mana? Kerana teknikal. Oleh sebab itu dikatakan mereka ni akan buka balik kes. Yukarriru alaihim, akan diulangi ke atas mereka. Kau tu kata fitnah ni tak mengaku ni, tak selesai di dunia kecuali mereka bertaubat kepada Allah dan memberi hak apa yang mereka ambil, apa yang mereka zalimi. Bertaubat dan memberi hak yang sebenarnya. Tapi kalau taubat dimaafkan macam tadi, tak apalah. Tapi kalau kerana masuk mahkamah, kerana dia terlepas di dunia, walaupun dia mungkin dibalasi di dunia, tidak terlepas di akhirat. Ada kes terang-terang fitnah, ada kes terang-terang buang kes kerana teknikal. Di akhirat besok tak ada kerana teknikal ni dibuang kes, tak ada. Tak ada. Semua kes ini akan dibicarakan secara adil. Secara adil. Adil di akhirat, bukan adil di dunia.
Adil di dunia ni, bila kena dekat dia, tak adil lah. Bila dapat kat dia, adil. Itulah dalam dunia ni. Bila menang dia, oh alhamdulillah, mahkamah begitu adil. Bila dapat kat dia, bila kena kat dia, saya begitu terkejut dengan keputusan ini. Jadi itu. Sebab itu ulama mengatakan bahawa kes ini akan diulang tayang, akan dibicarakan kembali di akhirat besok. Kecuali dengan taubat dan bermaaf-maafan di kalangan mereka. Kalau selesai kisah dunia ni macam tu tak apa. Tapi kalau masih di dunia ni macam tu kan, jatuh hukum tak puas hati juga. Kalau dia tak menang, dia tak puas hati juga. Sekali Allah Ta'ala lah akan mencukupkan mereka dalam hisab mereka di akhirat besok. Yang terakhir, banyak lagi tapi tak apalah, setakat ni dulu. Yang terakhir, fitnah, menuduh tanpa bukti, menyebabkan fitnah, menyebarkan fitnah, iaitu menuduh orang lain tanpa bukti yang sahih. Bukan saja dosa besar tapi juga memusnahkan kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Hadis bagi Rasulullah SAW dalam Bukhari dan Muslim, orang yang fitnah tidak akan masuk syurga. Tak masuk syurga. Kenapa? Amalannya habis diambil oleh orang yang difitnahkan. Nah, oleh sebab itu, maknanya kita ni bila beramal, kita kena jagalah perkara-perkara sebegini. Jangan kita letih-letih beramal, tak ada pahala. Kalau ada pun dapat ke orang, dapat ke orang pula, orang yang kita tak suka pun dia dapat, dia benci pun. Oleh sebab itu kita mesti berjaga-jaga. Terutamanya lah yang saya bercakap ni pun untuk kebaikan saya lah, untuk saya amalkan sama-sama, insya-Allah. Kalau dapat difahami, bolehlah sama-sama kita amalkan dan saling berpesan di antara kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, kita dah insya-Allah kan. Sikit lagi. Jadi setakat itu dulu hari ini. Saya minta ampunan maaf kalau ada sebarang kesilapan dan kesalahan. Kalau ada kesempatan lain, mungkin saya nak bacakan tentang 12 perkara, 12 ke 16 undang-undang mahkamah di akhirat nanti. Ada 16 undang-undang di akhirat. Bagaimana perkembangan setiap mahkamah di akhirat esok, kerana kita akan hadapi semua. Kita akan hadapi mahkamah-mahkamah di akhirat. Baik kita faham dulu prosedur dia. Macam kita pergi mahkamah lah. Saya masuk mahkamah, orang suruh tunduk. Saya tengok apa tunduk ni. Rupanya, tuan hakim tak sampai pun tunduk. Kata, kita tak tahu undang-undang. Kita pun orang tunduk-tunduk jugalah. Rupanya undang-undang dia nak keluar masuk kena tunduk, kena lakah semua, apa semua. Kita pun tak faham. Ingat dengan tuanku je, rupanya mahkamah pun macam tu juga. Di antara prosedur mahkamah, mahkamah Allah macam mana. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri di situ. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.